konsep kecairan masa ataupun time dilation ni dipopularkan baru-baru ni lah oleh cerita macam Interstellar. Macam dalam Interstellar, dia kat Facebook ke Instagram banyak dia kata, oh, one day here is equivalent to seven years in Earth, and so I will do my PhD here, for instance. So panjang. So benda ni datang daripada mana? So, dan apa kesan dia dan apa kesan dia? Dia datang daripada usaha Einstein untuk kekalkan fakta bahawa kelajuan cahaya tak berubah. So contoh macam ni, kalau kita naik kereta, ada orang campak bola dekat kita kan. So kelajuan yang bola tu datang dekat kita would be kelajuan bola tu campur kelajuan kereta kita kan. Tapi kalau kita duduk diam, kelajuan bola tu ialah kelajuan bola tu je lah kan. Okay? Tapi dalam kes cahaya, katakanlah bola tu ialah cahaya, kelajuan tu tak kisah kita jalan ke, kita duduk diam ke, kelajuan cahaya tu sama. Jadi Einstein cuba mengharmonikan benda ni, dan apa yang dia dapati essentially is, kalau kita nak buat derivation dia memerlukan matematik tingkatan 3. Dia dapat satu equation iaitu T prime equals gamma T, where nanti korang letak dia punya itulah. Di mana gamma tu sama dengan 1 over the square root of 1 minus V squared over C squared, where V squared is the speed of the moving frame. Maksud dia macam ni. Okay, time dilation ni ramai orang salah faham. Kalau ada sesuatu yang bergerak laju, so dia V kuasa 2 bahagi C kuasa 2, yang bergerak sangat laju, maksud dia kalau dia bawa jam kan, so jam dia akan lambat by a factor of gamma. Itu maksud time dilation. So benda ni hanya jadi bila ada relative motion. Maksudnya dia kena ada dua pihak, yang satu pihak ni bergerak relatif kepada pihak yang lain, tak kisahlah macam mana pun. Sebab tu dia jadi theory of relativity, sebab dia jadi relative motion kan. Lepas tu teori yang bersangkutan dengan benda tu ialah length contraction, iaitu bila katakanlah orang tu bergerak kan, laju, kalau dia bawa satu pembaris yang 1 meter, pada kita pembaris dia tu akan jadi pendek by a factor of gamma kan. Dan benda ni dah diukur lah, sebab contohnya kita ada satellite for instance kan. Satellite tu laju kan, contoh ha. Lepas tu bila kita tembak signal, dia akan ada satu processing benda dah, lepas tu dia akan tembak balik. So that processing time tu, kalau kita tak adjust masa tu guna relativity, tempoh tu akan lari. Dia akan lari. So kita punya measurement apa semua tak betul. So benda tu memang dah very well measured lah essentially. So benda tu real lah in that sense. So sekarang ni dia ada teka-teki, dia panggil Bandor paradox. Katakanlah dia ada seorang yang tengah pegang satu palang yang berukuran 1 meter, dan dia nak lalu menerusi 2 pintu terbuka. Antara 2 pintu tu jarak dia ialah 0.5 meter contohnya lah. Okey, contoh lah, dia bergerak dengan sangat laju sampai pada orang yang duduk diam ni kan, katakanlah orang yang pada frame pintu ni kan, yang tak bergerak macam pintu ni, dan dia nampak dia punya apa tu, length tu, dia punya 1 meter tu jadi 0.5 meter. Okey. So orang tu boleh lepas kan? Orang tu boleh lepas lah. So macam tak ada masalah. Okey. Masalah dia ialah pada pandangan orang tu, orang yang bergerak ni, dia punya 1 meter tetap 1 meter dan 0.5 tu jadi 0.25. So soalan dia, apa yang jadi? Macam mana dia boleh lepas pada pandangan dia? Itu soalan dia. So kita akan berhenti kat situ.